Dan sekarang kami nak kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan permohonan ke program Genius Negara. Ini di bawah kelaluan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi untuk bercakap mengenai perkara ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan dua orang tetamu di studio Selamat Pagi Malaysia. Pertama kita ada Dr. Noraisah Spahat, iaitu Setiausaha Bahagian Genius Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga kita ada Encik Muhammad Imrizal Abdul Aziz, penolong Setiausaha Kanan Bahagian Genius Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Belum terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf lahir batin, insya-Allah. Semoga Hari Raya kita pada tahun ini lebih berkatlah. Okey, kita bermula program Genius Negara ini, saya difahamkan bermulanya pada tahun 2006. Mungkin doktor boleh terangkan lagi secara penubuhan dan juga apa itu program Genius Negara ini. Sebenarnya program Genius ini merupakan satu program di bawah Kementerian Pendidikan yang mempunyai 7 inisiatif di bawahnya. Dimulakan pada tahun 2006, pada masa itu dikenali sebagai program permata. Kemudian pada tahun 2018 ia berpindah ke Kementerian Pendidikan dan dijenamakan sebagai program Genius pada tahun 2019. Itu di punya latar belakang program Genius itu sendiri. Dan di bawah program yang saya katakan tadi, dia ada 7 program dan salah satu daripadanya adalah program Genius Negara. Dia ada 2 program untuk kanak-kanak, Genius Negara dan juga Genius Kurnia. Dia ada 2 program untuk murid-murid pintar dan berbakat, iaitu Genius Pintar dan juga Genius Insan, dan satu program susulan untuk track mereka punya pengajian dan juga kerjaya, iaitu Genius STEM Talent, sebab mereka fokus kepada STEM dan juga teknologi digital. Dan kita ada 2 program untuk murid-murid di luar waktu sekolah berbentuk core curriculum, iaitu Genius Seni dan juga Genius Remaja. So hari ini yang kita akan beri perhatian adalah tentang Genius Negara. Genius Negara ini merupakan satu program yang paling awal lah ditubuhkan pada tahun 2006 dan dia bertujuan untuk memberi asuhan dan didikan awal kanak-kanak kepada pada kanak-kanak yang berumur bawah 4 tahun. Ia merupakan satu fasa yang sangat kritikal dalam perkembangan kanak-kanak sebenarnya, untuk kita mempelbagaikan potensi yang ada pada kanak-kanak tersebut. Di negara-negara maju, mereka sangat menitik beratkan fasa ini kerana fasa ini yang akan membentuk mereka pada masa akan datang. Dan kita fokus kepada kawasan pinggir bandar dan juga kawasan luar bandar, dan fokus kita adalah kepada keluarga yang berpendapatan bawah 4,000 sebenarnya, pendapatan rendah, yang kita memberikan satu teknik atau kaedah pembelajaran dan asuhan secara holistik untuk mempelbagaikan potensi mereka dan supaya mereka boleh berjaya dengan lebih baiklah pada masa hadapan. Pada masa ini terdapat 89 buah dipanggil Pusat Anak Genius Negara, PAGN, di seluruh negara. Dan ada satu yang kita buat secara integrasi dengan Genius Kurnia, iaitu bagi kanak-kanak autisma. Dan kita menggunakan kaedah pembelajaran secara bermain. Nanti Imrizal akan terangkan kaedah yang kita gunakan. Dan ini melibatkan, di Genius Negara sendiri, dia melibatkan sebanyak 469 orang guru, peringkat ijazah dan diploma bagi mendidik anak-anak ini. Iaitu itu introduction, pengenalan awal mengenai apakah itu Genius Negara, dan nanti kita akan lebih go into detail lah ya. Sebelum kita pergi kepada kurikulum dan juga apakah keunikan program ini, satu intake ataupun batch itu berapa orang biasanya diambil? Untuk satu enrolment dia dalam 2,000 hingga 3,000. 2,000 hingga 3,000 itu di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia. Okay. 2,000 hingga 3,000 ini pastinya apabila kita bercakap mengenai program Genius Negara ini, dia mesti ada kurikulum dia mungkin sedikit lain dengan kurikulum yang ada dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga apakah keunikan kurikulum ini? Cik Imrizal, silakan. Okey. Baik, kalau kita tengok dari segi kurikulum yang digunakan pakai oleh program Genius Negara di PHN kita, satu kurikulum yang dinamakan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak, yang menggabungkan aspek asuhan dan didikan awal kanak-kanak, yang kita telah bangunkan pada tahun 2008. Okay. Kurikulum yang dibangunkan tersebut merupakan satu panggil pendekatan yang bersesuaian dengan fitrah kanak-kanak itu sendiri, supaya berkesanannya dapat dioptimumkan. Okay. Jadi kalau kita lihat pengisian kurikulum ini digubal dan diteliti
oleh pakar-pakar dan ada satu kumpulan yang kita gubal pada seawal tahun 2008 itu yang merangkumi 6 bidang perkembangan seperti perkembangan fizikal, yang kedua perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, yang ketiga perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran, ketiga perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal, dan kelima perkembangan kreativiti dan estetika, dan perkembangan sosial emosi dan kerohanian. Okay? Jadi kurikulum ini sebenarnya telah diseragamkan dengan satu kurikulum. Kalau kita tengok dulu, kalau kita dah familiar dengan KAK di bawah JKM, dan kita telah menyeragamkan dan digunakan pakai oleh ke semua taska di bawah kelolaan kerajaan sehingga sekarang lah. Ya. Itu antara keunikan-keunikan dan juga kelainan lah. Jadi macam mana pula dari segi penerimaan? Tadi Encik Imrizal cakap kurikulum itu diguna pakai juga oleh taska. Ya. Mungkin dari segi penerimaan kanak-kanak di peringkat jenis ini mungkin berbeza. Penerimaannya lebih lagi orang kata advance kan kemungkinan ataupun bagaimana? Dia buat masa ni semua taska-taska kerajaan, maksudnya taska kemas di bawah Kementerian Luar Bandar, taska perpaduan di bawah Kementerian Perpaduan, taska YPKT di bawah Kerajaan Negeri Terengganu. Dan maksudnya semua taska-taska kerajaan mengguna pakai kurikulum ini. Ia dibangunkan pada tahun 2008, digubal pada tahun 2008. Walau bagaimanapun dia ada proses kita revise lah. Dan kerjasama ini bersama terutama sekali dengan satu pusat dikenali sebagai NCDRC di UPSI, iaitu dipanggil sebagai National Research of Children Development lah di UPSI, dan di situ ada para penyelidik yang khusus untuk pendidikan awal yang sama-sama menggubal bersama dengan kebanyakannya banyak universiti mengambil bahagian, Universiti Islam Antarabangsa contohnya, Universiti Melaya, dan mereka ada satu tim yang kita tubuhkan untuk melihat, dan kita akan revise dalam masa 5 hingga 8 tahun. Bagi setiap 5 hingga 8 tahun ikut kesesuaian. Jadi, adakah wujud pengukuran dari aspek mungkin prestasi anak-anak ini apabila berada di jenius negara maupun di taska apabila menggunakan kurikulum ini? Kita daripada 6 bidang yang Encik Imrizal maklumkan tadi, kita di NCDRC kita ada satu sistem yang kita guna pakai, yang setiap guru kena hantar. Dan di situ ada sistem yang kita tengok, contohnya dalam perkembangan fizikal contohnya. Jadi berapa banyak yang di taska di bawah jenius negara capai. Bagaimana pula pencapaian taska-taska di bawah kemas contohnya. So kat situ dia punya indikator dia, pencapaian dia di assess lah bagi setiap tahun. Dan pada waktu yang sama, daripada segi pemakaian kurikulum itu sendiri, kita ada sistem yang dikenali sebagai SKPAK, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Awal Kanak-kanak. Itu di bawah bahagian jenius juga, dan di situ kita akan ada 3 peringkat, iaitu peringkat penilaian kendiri, penilaian validasi, dan juga pengiktirafan. Jadi kat situ juga kita akan lihat bagaimana taska-taska ini mengguna pakai kurikulum tersebut, bagaimana taska-taska ini beroperasi, dan kita akan nilai dan kita akan berikan bintang lah kepada mereka. Ia mengikut standard antarabangsa. Jadi maknanya kalau katakanlah taska itu mempunyai 4 bintang, maksudnya dia mencapai pada standard yang tertentu. Itu menimbulkan keyakinan kepada ibu bapa bahawa kualiti yang diguna pakai kurikulum dan juga pendekatan yang dipakai di taska tersebut mencapai pada tahap tertentu. So dia akan menimbulkan keyakinan pada masyarakat dan menggalakkan mereka untuk menghantar anak seawal mungkin bagi mendapatkan pendidikan dan asuhan yang lebih teratur dan bersistematik. Mungkin ada sedikit perbezaan daripada zaman pandemik COVID-19. Selepas itu kita sudah pun bersemuka sekarang. Mungkin ada penambahbaikan dalam sistem kurikulum ini. Mungkin Cik Imrizal boleh? Okey, seperti yang kita maklum kan, disebabkan oleh pandemik 19 tidak dinafikan dari segi kelestarian pendidikan awal kanak-kanak juga, terutamanya di pusat anak jenis negara ada terkesannya. Dan syukur alhamdulillah kita buat masa sekarang kerajaan telah membenarkan untuk kita beroperasi secara bersemuka dengan SOP yang telah ditetapkanlah dari masa ke semasa.
Jadi positifnya yang kita boleh nampak di sini adalah dari segi kaedah PDP, pengajaran dan pembelajaran yang telah kita laksanakan sebelum ini, kita memperkenalkan di Pusat Anak Jenis Negara iaitu kaedah PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi sedikit sebanyak dari segi perkembangan anak tersebut kita dapat ataupun dalam kata lain pendidik bersama ibu bapa terus boleh merangsang perkembangan anak dari masa ke semasa dan secara berterusan. Maksudnya perkembangan anak itu tidak berhenti di situ walaupun dalam tempoh pandemik. Dan alhamdulillah semasa endemik ini operasi PAJN berjalan secara lancar dan penglibatan ibu bapa akan dapat diteruskan dan insya-Allah kita mendoakan semuanya akan berjalan lancar lah, insya-Allah. Itu dia antara dapat kami kongsikan kepada anda semua permohonan ke program Anak Genius Negara. Dan kalau anda sebagai ibu bapa untuk berminat, ada nombor talian di kaca TV anda. 0388005151. Anda boleh hubungi nombor tersebut untuk memohon anak-anak anda masuk ke program Anak Genius Negara. Mungkin boleh tambah sikitlah untuk secara ringkas. Secara ringkasnya untuk ibu bapa yang berminat untuk menghantar anak-anak mereka seawal umur di bawah 4 tahun, mereka boleh pergi sendiri ke pusat-pusat untuk mengambil borang tersebut ataupun mereka boleh mendapatkan daripada kita ada menyediakan di laman web Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun boleh menghubungi nombor yang telah ditera tadi dan juga pergi sendiri ke PAJN di 89 kawasan atau tempat di seluruh Malaysia. Dan suka saya menyatakan kepada ibu bapa di luar sana, sekiranya ingin mempunyai anak 4 tahun, dan adalah dia satu kerugian lah kalau kita tidak memohon. Kerana apa, ini adalah inisiatif ataupun kerajaan dan perkhidmatan dia tiada yuran dan setakat ini percuma kepada ibu bapa yang kalau anda berminat dan juga ini ruang dan juga peluang anda untuk memastikan pendidikan awal kanak-kanak ataupun anak-anak anda terjamin di bawah program Anak Genius Negara. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Noraisah Pahat, iaitu Ketua Setiausaha Bahagian Junius Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga Encik Im Rizal Abdul Aziz, Penolong Setiausaha Kanan Bahagian Junius Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi.